Siapa yang menolak Isra, jatuh kufur. Satu ayat dia, cerita Isra. Satu ayat. Tapi Mi'raj, dia ada banyak ayat yang lain. Allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa. Ada sebahagian dari surah An-Najm, surah yang lain. Baik. Bila kita nak cerita tentang surah yang besar ni, cerita yang besar ni, dan surah yang dibaca oleh Nabi SAW hampir setiap malam. Kita baca Al-Mulk. Ada hadis sebut baca Al-Mulk. Betul. Bani Israel dan surah Az-Zumar. Surah Isra, Nabi baca juga. Dalam sebahagian riwayat menyebut Nabi bahkan membaca 7 surah-surah musabbihat. Musabbihat ni surah-surah yang start dengan tasbih. Termasuklah Isra. Dia dalam Quran ada beberapa ayat yang mula dengan tasbih. Antaranya Al-Hadid, Al-Hajj, Al-Hashr, At-Taghabun. Apa lagi? Dan juga yang terakhir surah Al-A'la. Daripada Subhana, lepas tu ada Sabbaha, ada Yusabbihu, dan yang last sekali Sabbihisma Rabbikal A'la. Tasbih. Nabi baca 7 surah setiap malam. Itu tak kira Al-Mulk yang kita baca. Kita boleh Al-Mulk pun dah cukup dah tuan-tuan. Boleh dah. Tu tak kira lagi surah-surah ayat-ayat lain yang Nabi baca. Ayat kursi, mu'awwidatan, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Tu tak kira lagi banyak Nabi baca. Kita sebelum tutup mata, kita baca surah WhatsApp dulu. Buah last sebelum tidur. Jadi ini beza Nabi. Jadi surah Isra dipanggil surah Bani Israel. Apa ayat dia? Bismillah, kita ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, takdis, menyucikan Allah daripada segala perkataan yang tidak layak bagi Allah. Maha suci Allah. Asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Quran ni tuan-tuan, dia bila sebut satu wording ada sebab. Bila dipanggil Muhammad dengan abdihi. Dalam banyak-banyak surah Isra, bila nak sebut manusia, dia banyak sebut abdihi. Padahal kalau Al-Quran nak sebut manusia, Al-Quran boleh menyebut Qul a'udhu birabbin nas, an-nas, ya ayyuhan nas, ataupun dia menyebut ya ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, ataupun hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, insan, ataupun wa ma khalaqtul jinna wal ins, wahai manusia, wahai manusia. Tapi beza-beza perkataan. An-nas, insan, al-ins. Walaqad karramna bani Adam, bani Adam. Itu pun manusia juga. Apa lagi? Qul innama ana basharun, bashar juga manusia. Ini perkataan manusia dalam Quran macam-macam. Tapi bila surah Isra, dia menggunakan abdi. Kita nak starting ni. Belum pergi kat Masjid Aqsa lagi, belum naik ke langit ni. Kita habis hari ni, saya tengok sini 9 suku tu. Boleh saya tengok ikut penganjur juga. Permit 9 suku lah. Baik. Cerita secara rawak, secara gambaran awal. Subhanalladzi, Maha suci Allah, memperjalankan hambanya pada malam hari. Dia tidak boleh berlaku pada siang hari. Lailan, ditakkid pula malam hari. Minal masjidil haram, daripada masjidil haram. Masjid yang mana 100,000 kali ganda pahala dia. Ilal masjidil aqsa, sehingga kepada masjid Aqsa. Aqsa bermaksud jauh. Apa yang diberikan oleh Allah SWT signal. Kalau ada masjidil haram, ada masjid jauh, pasti ada masjid yang dekat. Tuan-tuan kena faham, Isra' Mi'raj, sepakat ulama' menyebut
dia berlaku sebelum hijrah. Okey? Dia berlaku sebelum hijrah. Dan ulama bincang, antara yang kuat mengatakan selepas kewafatan Khadijah binti Khuwailid, isteri kesayangan Nabi. Selepas kewafatan Abu Talib, pak saudara Nabi. Dua-dua orang yang Nabi sangat sayang, Allah ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kesian kat Nabi. Sedih tengok cerita hidup Nabi. Daripada mak, dia tak rasa sangat kehidupan seorang ibu. Dia anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Quran turun, jangan cakap lebih kurang dengan anak yatim. Nabi kata, aku anak yatim. Dia duduk dengan bapak. Bapak pun dia tak sempat langsung rasa kasih sayang bapak. Dia duduk dengan tok wan dia, Abdul Muttalib. Allah ambil Abdul Muttalib. Dia duduk dengan pak saudara dia, Abu Talib. Allah ambil pak saudara dia, Abu Talib. Pi merata tuan-tuan. Merata pi. Dapatlah Khadijah. Khadijah lah jaga Nabi, penawar hidup Nabi. Nabi tak madukan sesiapa sewaktu Nabi kahwin dengan Khadijah. Nabi sayang dengan Khadijah. Nabi kata, orang yang paling aku sayang, Aisyah. Tapi bila Aisyah sebut tentang Khadijah, Nabi marah. Nabi bandingkan Khadijah dengan Aisyah. Kalau kita tak boleh banding lah. Betul tak? Kalau kita ada dua orang rumah, atau pengurusi seorang ya. Seorang tak boleh nak buat cerita, takut tak faham. Dia tak boleh banding. No. Tapi Nabi boleh cakap ke Aisyah, Aisyah, engkau tak melahirkan anak. Khadijah melahirkan anak. Bahasa yang mungkin kita anggap macam mengecilkan hati sebahagian isteri. Tapi Nabi nak bagi signal kemuliaan Khadijah. Dipanggil arba'atun nisa'il alamin. 4 wanita terbaik dalam dunia. Apa dia? Khadijah, Asiyah, siapa lagi? Fatimah, satu lagi? Maryam alaihissalam. 4 wanita terbaik. Jadi Khadijah. Sedih Nabi. Nabi sampai ke Taif, Nabi pi. Sedih ni, sampai orang Mekah mungkin tak suka aku. Aku nak pergi ke Taif. Saya ringkaskan sikit dia punya sebelum Isra Mi'raj. Dia pergi ke Taif. Pergi ke Taif, semua orang pernah dengar cerita Taif. Kita pun hari ni pergi umrah, boleh ziarah Taif. Betul? Naik kabel car lagi. Haji, ada Haji? Tengok, ada. Siapa pergi Taif naik kabel car? Dia kata genting tak sempat naik. Dia naik dekat Taif. Tak apa, pergi naik sampai ke Taif. Bumi sejuk. Nabi pergi dakwah. Nabi balik-balik. Nabi dihalau. Seorang pun tak ikut dakwah Nabi. Nabi pergi dakwah. Seorang pun tak ikut dakwah Nabi. Nabi tak frust. Dia sedih. Tapi dia tak frust lama. Kita buat program orang tak ikut. Tak main tuan-tuan. Sedih. Kalau pendakwah tu frust, dia rasa macam seolah-olah dialah yang boleh selesai masalah semua orang. No, tidak. Dia tak frust. Teruskan. Nabi dakwah. Nabi balik-balik. Nabi doa yang masyhur. Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustada'afin, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni, am ila aduwin mallaktahu amri, in lam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubari. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau, ya Allah. Lemahnya diriku. Kita pun tak pernah mengaku kita lemah, kita rasa kita kuat. Lemahnya diriku. Wa qillata hilati, sedikitnya orang ikut aku, sikitnya follower aku. Wa hawani 'ala nas, hinanya aku di hadapan manusia, ya Allah. Ini Nabi cakap. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustada'afin. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau Tuhan orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, kepada siapa hendak engkau serahkan diriku ini, ya Allah. Pi sana duduk Mekah orang halau, pi Taif seorang pun tak terima dakwah Nabi. Ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni, am ila aduwin mallaktahu amri. Kepada orang yang bila aku pergi dekat dia, dia menjauhi diri daripada aku. Ataupun kepada orang yang aku pergi dan dia menguasai diriku, iaitu musuh-musuh. Illam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali. Kalaulah ya Allah benda ini tidak mendatangkan kemurkaanmu, aku teruskan dakwah. Nabi baca doa tu, baru seorang terima dakwah Nabi. Addas. Hamba yang bawa air, tak sanggup tengok doa Nabi. Dia terima. Dia daripada tempat Ninawih, dia negara luar, dia hamba jauh. Bila sebut, dia teringat Nabi punya doa ni macam Yunus Matta punya kehidupan. Dia percaya dengan Nabi Yunus. Jadi tuan-tuan, kehidupan Nabi sedih. Dia balik dengan Zaid bin Harithah yang jadi benteng Nabi bila orang baling batu sehingga kaki Nabi berdarah.
maka datanglah peristiwa Isra' wal Mi'raj yang menghadiahkan Nabi dengan kegembiraan. Itulah Isra' wal Mi'raj. Jadi kita ceritalah sikit. Saya dah tengok 8.30. Kita pun belum start lagi. Kita baru mukadimah. Kita kena start juga. No? Nampak gaya? No? Tidak boleh buat 2 jam. Tapi dah penganjur kata sejam. Sebab dia ada makan. Saya faham. Tuan-tuan pun faham. Pegang hadis kuat lah. Pedang macam-macam lah. Tak boleh lewat-lewat makan. Dia kata. Kata makruh. Jadi kita pergi cepat sikit. Nah? Baik. Isra'. Perjalanan. Mula pada mana? Saya nak mula sikit lah. Okay, mula daripada Nabi SAW. Kita mulakan. Nabi SAW dalam riwayat ada yang kata Nabi duduk fil hijr indal bait. Fi baitillah. Fi Mekah. Ataupun dalam Masjidil Haram. Sebahagian riwayat sebut dekat rumah Ummu Hani. Ini riwayat-riwayat hadis. Rumah Ummu Hani ini sebahagian kritik. Kata mustahil Nabi duduk rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini kakak kepada Ali bin Abi Talib. Mustahil Nabi duduk rumah sepupu perempuan Nabi pada malam hari. Ini ada perbincangan ulama. Nabi duduk di Hijr. Hijr ni tuan-tuan perasan tak? Dia macam Hatim yang melengkung tu. Yang melengkung dekat sebelah Kaabah tu. Macam bulan sabit tu kan. Nabi duduk di situ. Bainal Hijr wal Hatim. Nabi duduk di situ. Bainan naim wal yaqadhan. Di antara tidur dan jaga. Nabi cakap, aku rasa macam antara tidur dan jaga. Okay. Atani Jibril. Maka Jibril pun datang kepada Nabi SAW. Okay. Ada sebahagian riwayat kata, Nabi ni kata, Furija saqfu baiti wa ana bi Makkah. Rumahku, Nabi kata, dibuka atapnya oleh Jibril. Jibril tebuk atap ke atas. Masuk ke atas. Jadi, Jibril boleh. Kita kalau merompak rumah orang, panjat ke atas bumbung rumah orang, pecah rumah orang, jangan kita sebut saya ikut sunnah Jibril. Jibril dia masuk. Dia masuk daripada atas, Nabi kata. Maka Nabi SAW kata, fanazala Jibril SAW, fafaraja sadri thumma ghasalahu min ma'i Zamzam. Maka Jibril pun datang bersama dengannya air Zamzam. Dia turun daripada bumbung. Nabi nampak Jibril. Maka Jibril pun datang, dia bawa bersama dengan dia burak. Burak ni binatang yang dikatakan binatang tunggangan nabi-nabi. Okay? Burak, barqun yakadul barqu yakhtafu absarahum. Barqun ini adalah kilat. Dia macam kilat, sepantas sejauh mata memandang. Burak. Nabi tak cerita burak tu detail. Nabi hanya cerita dia lebih kurang abyad tawil, dia putih, dia tinggi, fauqal himar wadudal baghal, besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada baghal. That's it. Cukup. Benda sam'iyat ni tuan-tuan, bila Nabi cerita simple, kita pun gambaran cukup. Jangan gatai-gatai pi lukis pula bentuk burak. Ada tak kita lukis burak dulu? Dah tak, Haji? Dulu kalender saya orang Penang. Nampak? Gaya ceramah pertangan naik gini 786. Saya belah pulau. Orang kampung Melayu. Tuan-tuan makan nasi kandang. Saya duduk kat situ. Sekolah situ. Jadi tanya apa? Kalender dulu ada gambar kuda. Dia bawa kuda, ada sayap warna putih. Katanya yang tu, adalah yang kata yang tu burak. Boleh tak boleh lukis? Boleh tak boleh lukis? Tak boleh. Ini specialnya Islam. Dia tidak gambarkan sesuatu. Dia cuma gambaran mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Telinga boleh gambar, tapi mata bukan boleh gambar. Tak tergambar oleh telinga, tak tergambar oleh mata. Kita imagine sahaja. Cukup. Even Nabi SAW, muka Nabi SAW pun fatwa sepakat ulama kata tak boleh lukis. Nabi tak boleh lukis. Takut-takut kita cantik macam mana pun lukis, akhirnya tak sama dengan kecantikan wajah Nabi SAW. Ini Nabi. Jadi Nabi tak boleh lukis. Allah SWT laisa kamitslihi syai', tak boleh digambarkan dengan segala sama yang ada dekat dunia ni dengan makhluk. Ini Allah. Jadi Nabi SAW dia beritahu, mai burak. Nah adik,
Burak tu macam kuda lah. Macam kuda. Nabi kata besar sikit daripada keldai. Keldai kita semua tahu. Donkey. Kecil sikit daripada baral. Baral saya tak tahu. Yang saya tahu Piramli saja sebut baral. Dia bentuk macam mana saya tak pernah jumpa. Dia kahwin. Baik. Sejauh mata memandang. Daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nabi jalan naik burak. Burak itu dia tak kenal Nabi pada asal. Sehinggalah diberitahu ini Muhammad. Bila Nabi naik, kata Nabi SAW, burak min thaghratin burak yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Dia turun badannya. Sampai perut dia kena dekat lantai. Ini cara burak. Hormat Nabi. Maka Nabi pun naik. Sebelum daripada Nabi naik tu, Nabi dibelah dada Nabi. Yang ni saya takut terlupa. Ya? Dibelah dada Nabi daripada mana? Nabi dibelah daripada ni hujung apa tu, ada lubang bawah leher kita. Bawah leher kita ada lubang ataupun tulang selangkau ya. Tulang selangkau. Lebih kurang lah. Dulu saya pegang dapat, sekarang saya pegang tak dapat. Gambar dalam tu pun macam fake you know. Dia kata, gambar lain, muka depan main lain. Macam Shopee lah tuan-tuan. Order lain, barang lain sampai. Dia kata awak, Haji kata awak ustaz nampak uban. Uban lah, dah masuk 40 orang. Tapi mereka panggil imam muda, kita terima sajalah. 40 orang ni. 13 tahun dulu dah. Baik, dia dekat tulang selangka ni. Dekat tulang selangka. Maka Nabi SAW dekat bawah leher ni ada lekuk. Dibelah, besar belahan ada. Sampai ke bawah pusat Nabi, ada syi'arihi. Ada bulu-bulu di bawah pusat Nabi SAW. Kita azan dulu ke macam mana? Saya ikut tuan rumah. Terus. Okay, baik. Kemudian bawah pusat, belah dada, dikeluarkan jantung Nabi SAW, dibersihkan jantung Nabi dengan iman. Dengan iman dan hikmah, dengan air Zam-Zam. Maka Nabi SAW, ada sebahagian riwayat kata Nabi dibelah dada ni 3 kali. Ada kata 2 kali saja. Satu waktu Nabi ketika kecil. Hadis Sahih Muslim sebut ketika kecil. Dekat rumah Halimatus Sa'diyah. Itu kecil belah dada. Yang budak-budak semua tengok ni. Kan duk rumah pengasuh. Halimatus Sa'diyah ni kampung lain, kampung Bani Sa'ad. Nabi duduk dekat Mekah. Mekah ni macam town. Li'ila fi Quraish ila fi marhalat asy-syita' wa sayf. Orang duk hantar barang daripada Yaman, daripada Syam, kumpul dekat Mekah. Jadi orang Mekah rasa macam suasana ni tak berapa cantik lah. Dia tak fresh udara dia, dia tak fresh campuran macam-macam. Mereka hantar anak-anak ke kampung untuk disusukan. Ini style orang dulu. Jadi Halimatus Sa'diyah, wanita yang mulia, pernah menyusukan Nabi. Ada adik-beradik susuan? Tak mesti ada adik-beradik susuan. Kalau tuan-tuan baca, Nabi pernah buka ridak Nabi. Kata Haji kan, ada ridak. Ridak ni kita tak boleh ridak, serban. Kalau ulama sebut makruh untuk kita pergi letak di tempat yang tak sepatutnya. Bila tak nak pakai, kita pergi jadikan tempat lapik kaki nak masuk tandai. Tak bagus. Walaupun dia tidak ada hukum khusus, tapi ulama melihat itu ada kemuliaan dia. Tak sesuai. Nabi ambil ridak Nabi, Nabi letak atas lantai pasir. Ada satu hari nampak adik-beradik susuan Nabi. Muliakan dia. Suruh duduk. Ini Halimatus Sa'diyah lagi mulia. Nabi kena belah dada waktu kecil. Satu. Nombor 2, ada yang kata waktu Nabi dapat wahyu Iqra'. Nombor 3, waktu Isra' Mi'raj. Pandangan yang kuat kata 2 kali saja. Waktu wahyu tu tidak berlaku. Wallahu a'lam. Baik, belah dada. Jadi Nabi SAW bila dibelah dada Nabi SAW, Nabi naik atas burak. Bila Nabi naik atas burak, maka burak pun jalan sejauh mata memandang. Sebahagian riwayat menyebut burak singgah dekat 3 tempat. 3 tempat sebelum Baitul Maqdis. Antaranya Darut Thaibah. Darut Thaibah ni mana? Yathrib. Yathrib ni mana? Madinah. Madinah. Tu yang kata ada masjid dekat, ada masjid jauh. Masjid dekatnya mana? Allah tak bagi tahu lagi masjid dekat tu kat mana. Sebab Nabi tak tahu nak hijrah ke mana.
Tuan-tuan kena clear, Nabi tak tahu hijrah ke mana. Ayat Quran turun, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, tunjuklah tempat masuk yang betul, tempat keluar yang betul. Hafal ayat ni. Doa-doa bila kita tak ada tahu dah macam mana nak selesai masalah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Duk macam-macam dah cakap dekat anak kita tak jadi ni. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Aku buntu ya Allah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Tunjuk tempat keluar yang betul, tempat masuk yang betul. Decision nak dapat tepat bukan senang, tuan-tuan. Nak dapat keputusan yang tepat bukan senang. Satu hari berapa keputusan kita buat? Tuan-tuan. Satu hari berapa keputusan kita buat? Bismillah. Agak-agak. Satu hari berapa banyak? 15 ya? Oh, lemah. Kajian tunjuk lebih kurang 250 ke 300. Nak pilih jalan mana, baju apa, nak potong ke kereta tu, tak potong ke kereta tu, nak parking mana. Dia ada keputusan kecil dan keputusan besar. Sebab itu sebahagian ulama sarankan istikharah setiap hari. Istikharah setiap hari. Supaya bila kita buat apa-apa keputusan, on the spot, tepat. Bila kata nak pi. Kita tak plan. Kita kata hari ni nak pi KL. Cuti. Pi. No, traffic jam sepanjang jalan. Alah, silap. Decision tak betul. Nasib baik tuan-tuan tak pi. Daripada Bangi saya mai sampai ke sini, belah kanan saya jam menuju ke KL. Saya pun tak tahulah sebab apa. Isra' Mi'raj tu. Amat. Decision. Apatah lagi orang-orang yang besar yang nak buat keputusan, pemimpin-pemimpin besar, dia kena rajin istikharah. Saya tak ada lah pengalaman besar, tapi sekali dua pernah bila kita buntu, tuan-tuan, Allah boleh tunjuk kat kita depan-depan. Banyak kali lah. Kita buntu sangat, kita sembahyang tak henti nak buat keputusan A ke B. Sembahyang tiba-tiba Allah datang, hamba Allah datang. Hamba Allah tu bagi nasihat, kena dengan apa yang dia punya nasihat. Allah. Solat 2 rakaat. Kita yakin dengan rakaatain. Saya yakin dengan rakaatain. Hilang barang. Banyak kali kejadian. Hilang barangnya, saya tak cari. Saya pergi semayang sebab bapak saya duk ajak dia. Hilang barang, try buat 2 rakaat. Banyak kali jadi. Jadi, share lah sikit. Sama macam istikharah. Jadi Nabi SAW, dia tak tahu nak pergi ke mana. Dalam mimpi Nabi nampak Bahrain. Ada yang nampak Yamamah. Sehingga Nabi nampak clear. Nampak pokok kurma banyak. Nakhlah yang dipanggil bumi Yathrib. Maka Nabi pun start tu Nabi hijrah ke Madinah. Tapi signal dah ada waktu Isra' Mi'raj. Nabi singgah ke Madinah. Kemudian sebahagian riwayat kata Nabi singgah di Bukit Tursina. Dekat mana Bukit Tursina? Dekat mana? Semenanjung Sinai. Mana Semenanjung Sinai? Wahai netizen sekalian. Mana? Mesir. Kalau kita baca sejarah hari ini, mana yang orang Yahudi, Israel, Zionis nak halau perambat orang Gaza ni? Ke mana? Sinai lah. Hampa pi lah sana. Dia kalau tuan-tuan tengok antara negara Arab kan? Arab ni Mesir, Afrika. Betul? Ada satu tajam belah bawah tu. Itu panggil Semenanjung Sinai. Ada terusan Suez. Kalau tuan-tuan daripada Cairo nak pergi ke Sinai, tuan-tuan kena ada guard, ada checkpoint kena jaga. Nak lepas ke situ. Semenanjung Sinai ni luas. Orang Mesir pun tak ramai duduk kat Semenanjung Sinai. Tu yang dia kata Gaza. Pergilah sana. Orang Gaza. Kena tahu. Di situ ada Bukit Tursina. Wattini wazzaitun. Wa turri sinin. Tempat Nabi Musa. Wa wa'adana Musa 40 lailah. Nabi Musa bertahanuf kepada Allah di situ. Okey? Jadi sebagai riwayat kata Nabi singgah di situ. Lepas Nabi singgah di situ, Nabi pun pergi ke satu tempat lagi sebelum Baitul Maqdis. Tempat itu nama Baitul Laham. Kalau paper hari ni dia tulis bahasa orang putih Bethlehem.
Bethlehem. Baitul Laham. Tempat yang dikatakan Nabi Isa dilahirkan. Ibnu Hajar Asqalani kata Nabi Isa dilahirkan. Tuan-tuan kena faham, bila kita cerita Baitul Maqdis ini bukan kecil-kecil. Saya akan kupas sikit. Kenapa dipilih Baitul Maqdis? Kenapa perjalanan ini begitu dahsyat? Kenapa perjalanan ini kita boleh bezakan dengan hijrah? Hijrah ada cerita yang lain. Nabi hijrah selepas daripada Isra' Mi'raj. Hijrah Nabi tak naik burak. Tapi Isra' Mi'raj Nabi naik burak. Kenapa? Ada sebab. Ada sebab. Kenapa lepas daripada Isra' Mi'raj, Nabi tak minta kepada Allah, ya Allah, aku nak hijrah ni, bagilah aku burak. Ada. Hijrah Nabi tak naik burak. Hijrah Nabi susah payah. Hijrah Nabi ikut jalan jauh. Hijrah Nabi berbelas hari. Hijrah Nabi disponsor unta oleh Abu Bakar. Nabi kata, no, aku nak beli unta ni. Orang sponsor. No, aku nak beli. Sampai dekat Quba. Macam mana? Nabi sampai ke Madinah. Orang nak bagi tanah. Sahal dan Suhail nak bagi tanah Masjid Nabawi. Nabi kata, no, aku akan beli juga tanah ini. Dan Nabi wakafkan jadi Masjid Nabawi pada hari ini. Kenapa hijrah macam ni punya cerita susah? Tapi Isra' Mi'raj naik burak. Dia ada cerita lain. Hijrah Nabi nak kita semua hijrah. Aku dan umatku kena berubah. Isra' dia khususan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khas untuk Nabi. Jadi tuan-tuan baca cerita Isra' Mi'raj ini, dia punya cerita, dia mai terbang sampailah ke Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun solat 2 rakaat menjadi imam bagi nabi-nabi. Baitul Maqdis ni tuan-tuan, dia tanah dia lebih kurang kat 15 hektar ya. Kecil ya. Al-Quds. Kecil. Tanah tu siapa solat dalam dia 500 kali ganda. Okey? Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Dulu Masjidil Aqsa ni dia tidak ada bumbung masjid macam kita, dia tiang-tiang. Masjid Aqsa 40 tahun pembinaan selepas Masjidil Haram. Masjidil Haram buat dulu, baru Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni bukan kata masjid yang kita nampak dalam gambar itu saja-saja. Tapi seluruh keliling tanah Al-Quds itu adalah Al-Aqsa. Dalamnya ada Masjid Marwan, bawah tanah. Ada diikat tiang-tiang. Yang katanya tiang-tiang tu pun nampak macam nak jatuh. Sebab ada proses. Memang tengah digali di bawah Masjid Marwan itu. Digali katanya kuil Sulaiman, Solomon Temple. Ada proses sedang berlaku. Adanya Masjid Qibli. Kalau orang panggil Masjid Aqsa hari ni, yang nampak duk semayang Jumaat selalu tu, yang tu Masjid Qibli. Adanya Masjid Qubbatus Sakhra yang bumbung warna emas. Ingat tak lagi? Kalau kita nak pergi, kita selfie gambar dekat bumbung warna emas tu kan? Yang tu bumbung tu emas tu pada zaman pemerintahan Marwan tak salah saya, dialah yang wakafkan. Dahsyat ni. Emas tu cantik daripada dulu ni. Lambang Masjidil Aqsa. Jadi bawah Masjid Qubbatus Sakhra, kalau siapa masuk, dia boleh pergi tengok, kononnya lah, wallahu alam, batu yang dipijak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Mi'raj. Kata batu tergantung kan? Dia tak tergantung lah. Lepas kata batu tu ikut, tiba-tiba dia tergantung kat atas. Ada. Yang tu cerita lain. Jadi batu tu adalah macam batu sikit. Orang boleh masuk bawah batu tu, boleh buat solat tahiyatul masjid. Tak ada masalah. Ada masjid apa lagi? Masjid Buraq. Masjid Buraq ni kononnya Nabi SAW pernah ikat Buraq di situ sebelum Nabi naik Mi'raj. Nabi ikat. Maksudnya Buraq ni dia tidak naik ke langit. Boleh faham tak? Buraq tak ikut sama. Nabi dan Jibril sahaja. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke sana, ada kesempatan lah, pokok lah tuan-tuan pergi melancong Jerusalem. Sekarang tak boleh lah, tengah duk tutup. Pelancong tak boleh masuk. Kalau pergi tuan-tuan, cari pasal lah. Tengah ada perang. Tapi kalau tuan-tuan pergi, di situ dulu ada perkampungan orang Morocco belakang tembok. Dia tinggi tembok tu. Masjid Al-Quds tinggi ni. Ada Masjid Aqsa, Masjid Qubbatus Sakhra, Masjid Marwan, Masjid Buraq. Ada dinding. Belakang ni dulu perkampungan orang Morocco. Jadi ketika tahun 1967, Zionis datang, dia perambat semua yang duduk kat sini ni. Lalu dia buat dinding itu jadi wailing wall. Dinding ratapan. Kan kita duk tengok dia duk baca tu kan. Gera kan. Ingat tak lagi? Yang video dia pakai topi cap
macam alah, dia duduk baca kat dinding tu kan. Itu cara dia sembahyang. Siapa yang pernah pergi dia tahu. Dia boleh pergi duduk pula sebelah dia, pergi tengok dia baca apa. Jadi kalau ada kesempatan pergi Masjid Aqsa, pergi tengok dia baca apa. Oh, tak faham. Jadi dia duduk kat situ. Ini tanah yang penuh dengan keberkatan. Tuan-tuan kalau baca ayat Quran, banyak Quran sebut barakna fiha. Barakna fiha, barakna fiha. Tanah Tursina, barakna fiha. Kisah Nabi Lut, Nabi Ibrahim lari, barakna fiha. Kisah Nabi Musa, tanah itu barakna fiha. Tapi bila sebut Baitul Maqdis, dia sebut barakna haulah. Apa maksud dia? Dia macam center of barakah. Center, tengah-tengah. Sampai ada orang buat kajian macam-macam. Orang sebut dalam Quran, ada surah Taubah ayat 28. Dia sebut perkataan Masjidil Haram. Perkataan terakhir Masjidil Haram yang disebut sebelum sampai ke perkataan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang berikutnya kan. Dia pakai klik daripada surah Taubah ayat 28 sehingga ayat 1 surah Isra. Bilangan ayatnya ada 767. Hari ni orang buat kaklik tengok Google Earth, jarak antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram 767 mile. Ini orang tengok semua. Macam the center of barakah. Berkatnya tanah Al-Quds. Tuan-tuan, itulah tanah Sulaiman. Itulah tanah Ibrahim. Itulah cerita Nabi Zakaria. Itulah cerita Yahya. Itulah cerita Isa. Macam-macam kita pergi. Ada kanisah yang kata kanisah itu gereja yang kononnya dimandikan Nabi Isa AS. Kamu sebelum disalib. Kita tak percayalah. Nabi Isa disalib. Wa ma qataluh wa ma salabuh walakin syubbiha lahum. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi ada lelaki lain yang menyerupai dia. Ini akidah kita. Tapi dekat sana ada. Ada kesempatan pergi. Kalau ada. Sebagian ulama dia kata tak boleh pergi. Tak boleh pergi melancong Jerusalem. Sebab dia kata nanti kena bagi duit kat Israel. Bisa. Nak pergi niat jihad saja boleh. Sebagai ulama. Sebagai ulama kata tak apalah, pergilah. Allah Alam, ni khilaf antara dua pandangan yang besar. Tak apa. Barakna fiha. Nanti kalau tuan-tuan baca tentang Baitul Maqdis ni, kenapa mereka nak sangat Baitul Maqdis ni? Kenapa orang Yahudi nak sangat tanah yang berkat ini? Katanya di bawah daripada Masjid Aqsa itu adanya contoh, salah satunya mereka kata ada peti tabut. Peti itu penuh dengan hikmah, penuh dengan kata-kata Nabi Musa. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaikah. Memang dalam Quran sebut. Dia macam peti besi, macam harta karun tu kan. Kononnya dalam tu ada ketenangan. Kata mungkin ada bawah tu. Walaupun ada ramai pengkaji sejarah kata barang-barang dekat Masjidil Aqsa ni semua dah habis hilang dah. Ngerti yang dia? Semua dah habis hilang dah. Sampai ke Vatikan dah. Zaman Nebuchadnezzar masuk dan perang. Tawan Baitul Maqdis. Hancur Baitul Maqdis. Bawa barang tu pergi ke Vatikan. Wallahu alam. Ada yang kata ada candle. Ada yang kata misbah, lampu-lampu orang Yahudi. Biara-biara orang Yahudi. Semua dikatakan mungkin. Ini semua barang-barang bernilai untuk orang Yahudi. Dan ada sebahagian riwayat kata mereka nak sangat kuil Solomon Temple tu kerana adanya buku sihir. Sihir Nabi Sulaiman. Ada buku sihir? واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Sihir ada atau tidak? Sihir ada ataupun tidak? Ada tak sihir? Ada. Ada. Apa sihir yang paling awal dalam dunia? Antara terawal. Sandong. Apa sihir apa?
Antaranya ni kalau Quran sebut apa? Tafarraquna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Sihir terawal, sihir memisahkan pasangan suami isteri. Dulu-dulu dah ada dah. Banyak cerita, banyak cerita. Jadi ada buku sihir, katanya kalau dapat buku sihir tu, kita boleh conquer dunia. Sebab tu ulama Islam pun menyebut, siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia. Kita baca sejarah, ketika zaman itu siapa conquer Baitul Maqdis, biasanya itulah juara dunia. The center. Tak apa, Nabi singgah situ. Saya takut tak ada naik langit. Nabi singgah situ. Banyak nak cerita Baitul Maqdis ni. Seronok. Sebab tuan-tuan kalau pergi tuan-tuan semayang celah-celah pokok pun, walaupun bukan dalam Masjid Al-Aqsa, bawah pokok zaitun. Tuan-tuan celah-celah tu, tuan-tuan semayang dalam tanah Al-Quds dapat 500 kali ganda. At-tin wa zaitun. At-tin, sebahagian menyebut at-tin itu dekat Bukit Tursina. Az-zaitun, zaitun itu digambarkan Palestin. Pokok zaitun di Palestin. Tu yang kalau tuan-tuan baca, orang Yahudi dia akan buang pokok-pokok zaitun, hancurkan pokok zaitun. Nak dapat olive oil tu, dulu kalau tuan-tuan baca sejarah, hari ni orang sebut olive banyak di Spanyol. Baca sejarah betul-betul, macam mana mai daripada Spanyol ni, mai Morocco, macam-macam cerita. Panjang tak apalah, cerita lain. Gila kita cerita. Cerita pula tentang Nabi semayang. Orang tanya Allah, Nabi semayang apa? Nabi belum naik jumpa Allah lagi ni. Semayang apa ni? Semayang apa? Nabi semayang apa? Soalan ni. Solat asar. Tu malam. Macam mana jadi asar pula? Maghrib. Solat sunat musafir. Khilaf di kalangan jemaah kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Adalah riwayat Ibnu Katsir kata solat ni sebenarnya ada daripada sebelum Nabi Muhammad lagi. Ada tak? Ada doa untuk kita dengan family kita dapat solat dengan bagus. Siapa yang ajar dalam Quran? Nabi Ibrahim ajar macam mana doa dengan anak dia Ismail. Rabbi ja'alni muqimas salat. Ingat ada doa tu? Boleh baca surah? Rabbi ja'alna muqimah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kita bacalah. Bacalah. Kita pun bukanlah kuat sangat. Orang buat geng subuh macam Jumaat kan. Buat geng subuh. Saya pun tadi pagi geng subuh. Seminggu ni berapa banyak dah buat kuliah subuh, geng subuh macam Jumaat. Sini buat lagi? Belum buat lagi. Buatlah insya-Allah. Ada kesan. Jangan buat Jumaat macam subuh. Baik, subuh macam Jumaat. Sini buat Jumaat tak? Buat Jumaat. Sebab saya tengok dekat Ampang sekali, baru saya pergi ceramah Isra' Mi'raj juga, Isyak. Saya tahu ramai. Masjid ni saya pernah kuliah tapi tak ramai macam ni. Jemaah bagi tahu, ada AJK bagi tahu, hasil kita buat geng subuh macam Jumaat baru ni Ustaz kita buat. Lepas tu maghrib Isyak pun jadi ramai. Orang yang segan-segan dia start masuk, dia pegang azam kuat untuk terus, dia terus. Dia ramai. Nama yang buat program tu pula kadang-kadang bukannya masjid tu buat. Bikers buat. Waktu kat Ampang tu dia ada satu grup bikers yang buat tu, nama bikers tu Grup Problem Ampang. Nama pun grup Problem Ampang. Nama tu. Dia macam-macam problem-problem, geng-geng problem-problem ni mai pagi tu. Alhamdulillah. Berkah. Alif Satar dia buat masanna bi sunnatin hasanatin. Dia buat benda tu viral. Alhamdulillah, ramai orang ikut. Dekat Johor 2 kali semayang. Jumaat pun tak macam tu. Ada staff saya dekat Johor, dia duduk sana, dia kata dia pun pergi, dia yang grup kedua. Hujan Ustaz, tak sempat nak semayang Ustaz. Dia kata tak sempat, tak apa, janji tagak gambar. Janji tagak gambar, dia kata. Tak apalah, budak-budak. Buat contoh. Jadi kita tak ada kekuatan. Ada hari kita kuat, ada hari kita lemah. Betul? Bukan semua orang kuat. Solat ni dia satu riyadhah. Sampai satu tahap kita rasa wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Manisnya solat.
Macam Nabi SAW, qurratu aini fis salah. Ju'alat qurratu aini fis salah. Dijadikan solat itu penyejuk mata bagi aku. Bukan semua orang boleh dapat benda ini. Tuan-tuan, nak dapat orang yang melekat hatinya dengan masjid. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kena tarbiyah, kena ada didikan, kena ada riadah. Bukan senang nak dapat hati terikat dekat masjid. Tuan-tuan tanyalah, kalau orang dekat dengan masjid ni, dia pergi travel mana pun, dia mesti nak pergi masjid. Betul tak? Dia pergi travel mana pun, nak terkencing pun dia cari tandas masjid. Betul? Siapa tanya? Tok Siap mana Tok Siap? Mana Tok Siap masjid surau ni lah? Tok Siap mana Tok Siap? Siap. Siap kalau pergi mana-mana pergi tandas masjid tak? Pergi tandas masjid? Sebab apa? 27 kali ganda? Tak, saya cakap yang saya duk tengok orang. Kita kena tengok banyak kisah-kisah yang duk viral, yang duk meninggal tengah jadi imam kat Indonesia tu kan. Allahuakbar. Saya kata hidup dia jadi imam, membimbing masyarakat kampung, matinya jadi bahan dakwah satu dunia. Macam mana nak take over jawatan imam, mati pun orang ambil manfaat daripada kisah dia. Orang tanya, ustaz macam mana nak take over kalau Tok Imam mati? Kalau Tok Imam mati, tuan-tuan kalau duduk semayang belakang Tok Imam, doa lah janganlah Tok Imam mati. Tuan-tuan tak tahu nak ganti macam mana nanti ni. Lah ni pula ada CCTV pula, Allah silap pula dah. Nasib baik dah dia. Cantik, semua orang belajar. Kat ni mati, kawan ni meninggal, kawan ni meninggal. Dulu kat Mantin tu, daripada pengurusi, 2 pengurusi, sampai ke pengurusi ketiga, ke timbalan pengurusi, semua meninggal dekat Madinah. Pengurusi yang cakap tu kat saya tak tahu nak meninggal kat mana ustaz. Saya pengurusi yang berikutnya. Tapi tak nak ceritanya, bila baca sejarah hidup, mereka mati dalam masjid sebab mereka tu memang hidup dengan masjid. Jadi kita doalah, Rabbi ja'alni muqimas salah. Maksudnya solat dah ada zaman Nabi Ibrahim. Solat dah ada pada zaman Nabi Zakaria. Tuan-tuan baca dekat Masjid Al-Aqsa tu, bawah tu ada satu tempat dipanggil mihrab. Maryam AS diletakkan di situ. Kalau kita melancong kita boleh nampak lah. Maryam letak situ. Maryam ni anak saudara pada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kahwin dengan Hannah. Tak ada anak. Sorry. Musa, bukan Musa bin Imran. Musa kahwin dengan, bukan Musa. Imran kahwin dengan Hannah. Surah Ali Imran. Imran kahwin dengan Hannah, lahirlah Maryam, wanita yang mulia. Maryam AS, bila mak dia dah bernazar, nak anak aku jaga Baitul Maqdis, bagi kat Nabi Zakaria pula untuk jaga. Nabi Zakaria berpuluh tahun tak ada anak. 80 tahun sebagai riwayat. 80 tahun. Jaga Maryam, letak satu tempat khas. Kalau Baitul Maqdis ada tempat Maryam. Musim panas, tiba-tiba depan Maryam ada buah-buahan musim sejuk. Nabi Zakaria pelik. Macam mana ni buah-buahan datang kepada engkau ni? Siapa bagi? Musim sejuk ada buah-buahan musim panas. Pelik. Wahai Maryam, siapa bagi makanan kepada engkau? Allahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah bagi rezeki tanpa hisab. Nabi Zakaria, budak ni bagi tarbiyah simple, Allah bagi rezeki tanpa hisab. Nabi Zakaria kata, aku tak ada rezeki anak. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Dia pun doa lah anak-anak ni. Berapa tahun dia doa? 80 tahun. Qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Rambutku dah berubah ya Allah, tulangku dah reput ya Allah. Walam akum bi du'aika rabbi syaqiya. Aku takkan penat berdoa kepada engkau ya Allah. Kadang-kadang Allah tak bagi kat kita satu benda tu, Allah seronok kita minta tak putus. Allah seronok kita doa. Allah tahu tak benda tu kita dapat tak dapat? Allah tahu, tapi kenapa Allah suruh berdoa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, syukurlah apabila kita direzekikan berdoa. Sebab makbul tak makbul Allah tahu dah, makbul tak makbul. Tak minta pun Allah boleh bagi. Tapi kenapa kita berdoa?
inilah masa Allah bermesra-mesra dengan hambanya. Mesralah dengan dia, mintalah dengan dia. Jadi doa-doa akhirnya Allah bagilah anak bernama Yahya. Di tempat-tempat bersejarah. Kita pun doalah, ni cerita pasal solat ni. Cerita pasal solat, doalah ya Allah, bagilah aku ni ada kekuatan untuk bangun solat subuh berjemaah. Bagilah kekuatan untuk aku lelaki untuk solat di mana azan dilaungkan. Kita kena doa ada supaya banyak benda aku tak boleh perjuangkan. Satu benda yang aku nak perjuangkan sampai mati, iaitu perjuangkan aku nak hidup mati aku ni dapat kekuatan solat berjemaah. Insya-Allah nah. Doalah. Tak semua tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang main sekali dua, itu biasa. Kita kena ada mujahadah sedikit. Baik, Nabi SAW solat. Macam mana dia solat? Wallahu alam, ada yang kata 2 rakaat, ada yang kata macam ni macam tu. Senang cerita, lepas Nabi solat, Nabi ikat burak, maka Nabi ma'arish, seumpama tangga, Nabi pijak, Nabi naik ke langit. Isu tentang akidah, Nabi naik ke atas langit ke, turun ke, Allah ada jihad, tak ada jihad, itu bab akidah. Itu bagi ustaz bab akidah cerita. Panjang cerita dia. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan makhluk, Allah berada di mana. Baik. Bila naik ke langit, pintu langit pertama dibuka. Ringkas cerita, jumpa dengan Nabi. Antaranya Nabi Adam. Nabi Adam tengok Nabi Muhammad. Nabi Adam tanya, siapakah dia? Adakah ursilat ilaih? Dia diutuskan oleh Allah? Ya, dia diutuskan. Jibril pun bagi tahu tentang Muhammad. Nabi Muhammad pun bagi salam. Nabi Muhammad pun berbual-bual sedikit dengan Nabi Adam. Bila dilihat belah kanan, dalam hadis sebut Adam AS, belah kanan Adam, Nabi ketawa dan seronok. Dan bila melihat belah kiri, Nabi menangis. Maksudnya Nabi tengok orang sedang happy dalam syurga Allah, sampai Nabi pun ketawa. Seronoknya tengok orang tengah seronok, sampai kita pun seronok. Ini syurga. Namanya syurga. Sedihnya tengok orang sedih, sampai Nabi pun menangis. Namanya neraka. Sebab benda ni kita tak nampak. Kita belum tengok lagi. Tentu kalau baca riwayat Abdullah bin Al-Haram, ketika dia mati syahid, anak nak tengok, Jabir nak tengok ayah dia. Orang semua tak bagi dia tengok. Tapi dia kata nak tengok juga ya Rasulullah. Ayahnya kena cincang mati syahid. Kena cincang. Nak pergi tengok juga. Nabi kata silakan tengok. Bila tengok tu, Nabi tak mau bagi. Sahabat Nabi tak nak bagi tengok sebab takut nanti dia meracau. Niyah dalam Islam dia larang. Tuan-tuan kalau tak boleh kontrol. Sebab tu dulu orang perempuan dilarang untuk pergi ke tanah perkuburan. Awal. Setelah Islam dah lama, iman wanita dah meningkat, orang Arab dah boleh menerima kematian, maka Nabi kata ziarahlah kubur. Tapi kes ni kalau berlaku hari ini, pengecaman mayat ke, cerita-cerita tentang benda tu, suami tengok isteri kita ni tak boleh kontrol nak tengok anak, suami jangan bagi anak bini tengok. Dan saya cakap tu kan, Sabang ayang, sini orang sini panggil anja, Sabang je, Sabang Ustaz, abang tengok. Tak mau bagi dia keluar perkataan yang buruk. Kematian aksiden, kematian yang menyayat hati. Dia tengok ayah dia, maka waktu itu Nabi kata, Nabi pegang dia, ayahmu dalam syurga Allah. Ini bahasa orang yang meraihkan orang yang sedang sedih. Ayahmu dalam syurga Allah. Macam mana? Dia dapat special treatment dalam syurga. Apa specialnya? Allah tanya dia, apa yang kau nak dalam syurga? Dalam syurga, tuan-tuan nak apa semua dapat. Tak payah minta pun. Tapi Allah saja tanya, apa yang kau nak dalam syurga? Ini special untuk Abdullah bin Al-Haram. Nabi kata, Abdullah bin Al-Haram minta satu benda yang semua orang dalam dunia minta takkan dapat. Walaupun dalam syurga. Apa dia? Dalam syurga nak minta apa? Masak lemak cili api je dah. Apa benda semua dah lah. Pilih ke apa, KFC ke, silakan ada. Tapi satu benda takkan dapat. Apa dia minta? Minta untuk hidup semula. Dia nak hidup balik. Hidup balik tak boleh. Hidup sekali ya tuan-tuan. Ini peluang. Allah bagi peluang kita, saya umur 40, tuan-tuan pun mungkin tak tahu berapa banyak umur. Allah bagi peluang umur. Gunalah peluang. Allah bagi. Hidup balik tak boleh. Walaupun mati syahid. Lalu dia kata, tak apalah. Bagi tahu dekat orang selepas daripada aku, kata aku sedang happy dalam syurga Allah. Makan sedap-sedap. Tu turun ayat. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kami sedang happy dalam syurga Allah. Cerita dekat orang-orang selepas daripada kami.
Ulama takwil, kenapa dia ni boleh sanggup nak mati, dah mati masuk syurga, nak hidup balik? Ulama bincang, kenapa? Bincang-bincang, ada satu kesimpulan yang mereka keluar. Salah satunya, orang yang sudah melihat syurga, mati banyak kali, kena cincang pun no problem baginya. Sebab betapa dahsyatnya keindahan syurga. Kita tak tengok lagi. Jadi Nabi tengok, Nabi seronok. Tengok neraka, Nabi menangis. Tu yang naik langit berikutnya. Jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Harun, jumpa Nabi Idris. Nabi dia scrap seorang-seorang. Nabi jumpa Nabi Yusuf, Nabi kata syatrul sebaharuh daripada keindahan ada pada Nabi Yusuf. Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad lebih indah. Tapi Nabi kata, kita semua orang dalam dunia ini, separuh keindahan, kecantikan, kehansaman, ketampanan, semua ada pada Nabi Yusuf. Separuh lagi kita semua share-share saja. Dan saya lah share dengan Fatah Amin, share. Contoh share-share sikit-sikit kan. Kita semua share. Separuh keindahan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf. Lepas Nabi Yusuf, naik jumpa Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi berbincang, cakap dengan Nabi Musa. Kemudian naik lagi. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Jumpa Nabi Ibrahim. Makin laju pun cakap. 9 suku dah kan. Jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersandar dekat sebuah pohon sidir. Nabi kata daunnya macam telinga gajah. Buahnya macam tempayan. Nabi kata gambaran Nabi. Duduk dekat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni malaikat ada 70,000 malaikat sedang bertawaf. Satu hari dia tawaf, esok dia keluar. Mai pula malaikat baru 70,000. Tawaf keluar. 70,000 tawaf keluar sampai yaumul qiyamah. Banyak tak banyak? Banyak. Kalau tuan-tuan baca riwayat Jibril, dia tunjuk rupa parasnya yang sebenar. Bila? Salah satunya dalam peristiwa dapat wahyu. Nombor 2 dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Jibril tunjuk, dia buka sayap belah kanan. Sayap kanan tutup timur dan barat. Sayap kanan tutup timur dan barat. Kiri tutup timur dan barat. Jibril ada berapa sayap? 600 sayap. Bayangkan Jibril dia malaikat, dia penghulu malaikat. Ruh, penghulu malaikat. Malaikat lain 70,000 tawaf. Keluar. Kalau 10 hari dah 700,000. Sebulan berapa banyak? Kalah kuota haji tahun ni. Nampak? Punya banyaknya malaikat ni. Kita pun nak kata, besar ke alam ni. Tuan-tuan, tak ada benda lain. Isra' Mi'raj ni, tak ada cerita lain. Lain pada solat, dia nak cerita solat. Dia nak cerita apa lagi? Nak cerita, kamu tak ada apa-apa. Dunia tak ada apa-apa. Dunia tak ada apa-apa. Besarnya alam akhirat. Itu yang Nabi gambarkan, ambil air, Nabi tunjuk jari Nabi, air menitis itu dunia, baki 7 lautan itu adalah akhirat. Nabi katakan, nothing dunia ni. Tapi kita kena faham. Inilah tempat kita duduk. Untuk kita buat sesuatu, RM1 kita bagi mungkin sangat bernilai di hari akhirat. Itu yang kita banyak kali sebut. Di padang mahsyar, ketika kita bangun berdiri, semua orang kata, kenapa lama sangat berdiri? Ada yang berdiri sampai 50,000 tahun, sebagai ulama tafsir sebut. Ada yang kata 40 tahun. Ada yang kata 50,000. Bincang, berapa lama paling lama berdiri? 50,000 tahun tuan berdiri. Dia tak larat dah. Dia kata, ya Allah, masukkanlah aku dalam neraka. Aku tak larat. Dia tak tengok lagi neraka. Berdiri saja dekat mahsyar, tak larat. Dan ada sebahagian Ibnu Abbas kata yang menyebut, kenapa sekejap sangat berdiri? Subhanallah, sekejap pula. Berapa kadar berdiri padang mahsyar bagi orang beriman? Seumpama panjangnya salat rakaatain, 2 rakaat. Kita jangan main-main dengan 2 rakaat. Nampak simple, kecil, besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita Nabi Ibrahim 920 dah. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Jumpa tak jumpa, nampak wajah Allah ataupun nurullah, ini khilaf ulama. Ada ulama kata, even sahabat Nabi pun khilaf. Muawiyah kata lain, Aisyah kata lain. Di kalangan sahabat. Sebab itu sepakat kata, Isra' siapa tolak, dia kufur. Mi'raj siapa tolak, masih khilaf ulama. Cuma majoriti ulama kata kena terima Isra' dan Mi'raj. Dua-dua ni kuat untuk kita percaya. Memang kita percaya dan majoriti ulama pegang. Jadi Nabi bertemu dengan Allah, maka Allah mewahyukan kepada Nabi salat. Maka dapat 50 waktu salat,
Nabi turun, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa pun cakap, wahai Nabi Muhammad, mintalah diskaun sampai tinggal 5. Dan Nabi Muhammad kata, aku pun malu untuk minta diskaun lagi. Akhirnya tinggal 5 tu lah ada pada kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan, saya kena buat kesimpulan dah juga ni. Tampak gaya tuan-tuan pun nampak muka saya macam burger. Lapak dah muka tuan-tuan ni kan. Nampak macam marah dah. Saya kena bagi kesimpulan juga. Cerita ni, Isra' Mi'raj ni, tuan-tuan dengar tiap-tiap tahun. Betul? Tapi ada 3 benda saya nak bawa. 3 benda ni semua ustaz lain pun bawa. Yang pertama, kenapa Baitul Maqdis? Allah tak nak lepaskan kita, melupakan kita tentang Baitul Maqdis. Kalau tuan-tuan teringin nak pergi Mekah umrah, tuan-tuan nak pergi haji, tuan-tuan nak pergi umrah, Quran kata, wa'adzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin 'amiq. Nabi Ibrahim seru orang main haji. Mereka akan pergi jalan kaki. Ada yang naik unta yang kurus, sanggup pergi. Kita tengok betul. Tok Wan kita dulu gadai tanah nak pergi Mekah umrah. Pergi haji, betul? Keinginan tu ada. Dia punya seronok nak pergi tu. Jadi jangan kita lupa keinginan dan keseronokan kita untuk masuk ke Baitul Maqdis. Itu bumi Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi di situ. Kita kena ada sedikit, bukan sedikit, banyak keinginan. Dan Nabi pun menyebut, siapa yang tak mampu untuk pergi ke Baitul Maqdis, kirimkanlah minyak untuk menghidupkan pelita di Baitul Maqdis. Maksudnya, jangan tinggalkan mereka. Itu satu. Nombor 2, mestilah cerita tentang semayang. Tak ada lah ibadat lain yang sampai Nabi bertemu dengan Allah. Semuanya melalui perantaraan wahyu Jibril AS. Haji yang besar, puasa yang besar. Tapi salat, Allah SWT ajak jumpa. Special. Tuan-tuan puasa, tuan-tuan boleh gerak kanan, gerak kiri. Tidur boleh, baring boleh, mandi boleh. Puasa. Salat, cakap pun tak boleh. Special. Kalau tuan-tuan baca riwayat sahabat Nabi, sampai mati-mati pertahankan hidup dengan salat. Umar Al-Khattab sampai mati kena tikam pun, bangun-bangun tanya, asallan nas. Dia jadi imam, dia mati kena tikam. Waktu dengan Abu Lu'lu'ah, orang Majusi. Dia bangun-bangun dia tanya, kamu semua dah solat ke belum? Dia tanya mereka solat ke belum? Sebab dia jadi imam. Dah solat dah selesai dah. Anak bawa air, bawa air, ingatkan dia bawa susu. Abdullah bin Umar bawa susu. Dia kata, aku bukan nak susu. Aku nak air, nak ambil wuduk. Aku belum solat subuh lagi. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Solat ni luar biasa. Tuan-tuan, kita kena ada kekuatan untuk solat. Jadi, tema besar Isra' Mi'raj adalah solat. Tema besar. Harapan kita ni sampai mati ni ada kekuatan dan kemanisan dalam solat. Dan kalau Maulana Ilyas, kalau jemaah tabligh dia tahu, Maulana Ilyas ni dia punya amir jemaah lah. Dia pernah jalan-jalan dakwah masuk kampung-kampung kan. Dekat India, waktu tu panas. Orang semua tak larat, pakat berhenti dekat masjid. Dia pun berhenti dekat masjid. Yang muda-muda ni terbaring dekat kaki 5 masjid. Maulana Ilyas pergi ambil wuduk, dia pun solat. Lepas tu budak-budak muda ni tanyalah, kita penat. Kita yang muda ni penat duduk terbaring. Pasal apa Maulana penat pergi ambil wuduk dan solat? Dia pun cakap, kisi kirihat nirmihe, kisi kirihat namaz mehe. Lebih kurang macam tu lah. Saya bohong tuan-tuan percaya lah. Dia kata apa? Ada orang penat meninggalkan solat. Betul tak? Penat shopping malam-malam, balik isyak lambat, tidur. Kononnya nak bangun. Tak ada harapan. Kan? Penat tinggalkan solat. Tapi dia kata, ada orang yang penat, dia nak rehat, dia mendirikan solat. Solat itu memberikan kerehatan. Inilah solat awliya. Inilah solat anbiya. Dapat manis. Nak dapat manis, kena sedikit pengorbanan dan perjuangan. Solat. Yang terakhir, benda ni cerita tentang iman. Ada benda yang otak kita tak boleh terfikir. Salah satunya Isra' Mi'raj. Ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Tidaklah apa yang kamu tengok itu akan datang fitnah. Nabi turun-turun, Nabi kata, Al-Quran kata, kamu tengok tu akan datang fitnah. Tuan-tuan bayang, orang tengah duk suka Nabi. Orang tengah duk sayang dengan Nabi. Orang tengah percaya dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi nak kena cerita satu benda yang membuatkan Nabi tahu. Aku kalau cakap benda ni, confirm. Follower lari. Left group. Benda-benda nak cakap macam mana. Kalau kita, tuan-tuan, kita ustaz pun ada benda yang kita reserve nak cakap. Berat. Tuan-tuan cakap. Sama lah tuan-tuan nak cakap ke anak pun ada benda yang kita
Adik-beradik nak cakap. Nabi pun macam tu. Nak cakap benda ni orang akan benci. Tapi apa kata Nabi? Nabi cerita juga. Ya ayuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya ayuhar rasul, kau rasul, wahai rasul, sampaikanlah. Kalau kau tak sampaikan, tak siapa nak sampaikan. Tu kita kena kita selawat tadi kita salah. Nabi ni dia cakap benda yang dia susah nak cakap. Perjuangan hidup Nabi. Nabi sampaikan. Dan kita pun dapat maklumat. Benda tu tak boleh orang terima sampai ke petang. Petang matahari nak terbenam, yang berkumpul duk buat demo, macam demo lah, duk kumpul dengar cerita Nabi ni. Nak balik dah ni. Yang sahabat Nabi pakat dia tanya, betul ke ni, betul ke ni? Abu Jahal dah seronok dah. Yang ni cerita best ni. Pergi tanya Abu Bakar. Abu Bakar kata, kalau datang daripada Nabi, cerita lagi pelik pun aku percaya. Yang ni sebaik-baik member kata Nabi. Sebaik-baik suhbah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kawan baik ni. Percaya dengan Nabi. Okay, dapat gelaran As-Siddiq. Nabi pun macam mana nak selesai masalah ni? Nabi doa kepada Allah, ya Allah, macam mana ni? Tiba-tiba datang satu rombongan balik daripada Baitul Maqdis. Sahabat Nabi kata, kami rasa hari tu matahari lambat terbenam. Seolah-olah macam menunggu, memakbulkan doa Nabi. Datangnya rombongan. Dan rombongan itu pun cerita sebiji-sebiji apa yang Nabi cerita Nabi nampak dekat Baitul Maqdis. Macam mana mereka boleh duduk dalam satu grup WhatsApp yang sama. Macam itulah. Dan kita kadang maklumat, macam mana hantar? Macam mana hantar? Clear. Nabi cerita lebih detail daripada mereka yang pergi rombongan. Ini cerita betul. Cerita benar. Cerita ini adalah berkaitan dengan keimanan. Tuan-tuan, saya sebut Baitul Maqdis, saya sebut tentang salat, dan yang terakhir, saya sebut tentang benda sam'iyat, benda ghaibiyat. Benda ini adalah keimanan. Apa beza kita dengan orang kafir? Bezanya adalah percaya. Itu bezanya. Apa beza kita dengan orang kafir? Orang yang ada satu zarah iman, percaya, bebas daripada api neraka. Bebas daripada api neraka. Nabi Ibrahim AS dalam sebagai riwayat kata, bila bapaknya, ada yang kata bukan bapaknya, Azar, yang kata menyembah berhala, ada yang kata bapak menakan, macam-macam lah. Bila duduk dekat hari akhirat, Nabi Ibrahim akan menyepak, dia tak tahu. Pak menakan. Takkan aku sepak bapak aku ni? Sepak. Sebab dia tak beriman. Nak bagi gambaran, jauh bezanya orang beriman dengan orang tak beriman. Hanya percaya. Jadi hidup mati kita insya-Allah. Anak-anak kita semua ada kat rumah, kita tanamkan keimanan. Siapa nak tanamkan? Kita lah. Tanya benda-benda simple saja. Allah sebut begini, inilah ceritanya. Nabi Muhammad cerita begini, inilah ceritanya. Bagi tahu akhirat tu besar. Adik jangan buat jahat. Negara kita ni nampak besar, tak besar mana. Kita tengok dalam dunia, Malaysia pun orang tak kenal. No? Malaysia pun orang tak kenal. Google Map mantau, cari tak jumpa. Silap sampai ke Port Dickson tadi tu. Simpang highway tu. Pusing balik. Tapi tak apalah. Mantau. Ada kan. Tak ada saya yang silap. Tak ada. Tak ada. Kecilnya dunia ini. Besarnya akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Minta ampun, minta maaf tuan-tuan. Saya ambil 10 minit tuan-tuan. Saya rasa saya dah habis laju dah tu. Saya minta ampun, minta maaf. Terkasak bahasa. Terkurang tak kena. Ambil masa pula terlajak. Semoga Allah memberkati semua orang-orang di sini. Kita harapkan kita dapat ada kekuatan insya-Allah. Kekuatan untuk solat. Kita doa banyak-banyak. Semoga Allah bagi kekuatan untuk kita. Sampai matilah. Sampai mati ni kita nak duduk dalam keadaan satu benda yang kita boleh istiqamah sampai mati. Iaitu namanya solat berjemaah antara solat tu. Kita cuba orang lelaki lelaki kita, yang perempuan tak apa. Yang lelaki ni. Sa'id bin Musayyib dia 40 tahun dia kata, aku 40 tahun, 30 tahun aku tak pernah solat dalam keadaan aku duduk masjid. 30 tahun aku duduk masjid baru untuk bilal azan. Maksudnya dia masuk masjid sebelum untuk bilal. 30 tahun, 40 tahun tak pernah tinggal solat jemaah. Hasil macam mana nak buat? Salah satunya ada ulama menyebut macam mana nak dapat kekuatan. Buatlah apa yang Nabi sebut. Solat berjemaah, takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari. Kita try buat yang tu. Maka akan dibuang sifat nifaq, sifat munafik. Try buat tu insya-Allah ada kekuatan. Allahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah, lemah pada diri saya sendiri. Hakikatnya dua-dua daripada Allah SWT. Terkasar bahasa, terguris hati pada mana pihak, minta ampun, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.